Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam saudara pengurusi majlis Yang Berhormat Dato' Razali selaku ahli Exco Kerajaan Negeri dan juga pengurusi Bersatu Negeri Selangor, Negeri Terengganu. Maaf. Ahli Yang Berhormat Adun Kemasik dan lain-lain yang hadir di sini. Bos Jebat, pimpinan-pimpinan parti-parti dalam Perikatan Nasional, PAS, Bersatu dan juga Gerakan, detektif jemputan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Pertama-tamanya saya memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam yang amat berbahagia dalam suasana yang cukup hening, saya dapat hadir ke Kemaman ini. Sejak sebelah petang pun tadi telah sampai ke Felda Kertih 5 dan malam ini berada di sini untuk tujuan tidak lain dan tidak bukan berkempen untuk memberikan penerangan kepada pengundi-pengundi yang ada di Kemaman ini dalam menghadapi pilihan raya kecil Kemaman yang sedang pun berlangsung pada hari ini. Tentunya ini suatu keadaan yang agak penting yang seharusnya diberikan perhatian oleh kita semua, khususnya para pengundi yang ada di Kemaman ini, untuk menunaikan sekali lagi tanggungjawab untuk keluar beramai-ramai mengundi. Walaupun pilihan raya umum yang lepas sudah pun saudara-saudari juga keluar mengundi kepada calon yang telah pun diletakkan oleh pimpinan PAS Perikatan Nasional bertanding di parlimen ini. Tetapi atas sebab-sebab tertentu pilihan raya yang lepas itu terbatal dan pilihan raya ini diadakan sekali lagi. Tetapi ada baik juga diadakan sekali lagi ini untuk memperingatkan kita bahawa bukan saja kita nak menunaikan tugas dan tanggungjawab kita untuk memilih sekali lagi seorang wakil rakyat parlimen, tetapi dalam keadaan pilihan raya yang sedang pun berlangsung sekarang ini, pucuk pimpinan PAS dan Perikatan Nasional yang saya pimpin telah pun bersetuju untuk menamakan Yang Amat Berhormat Dato' Dr. Samsuri kita ataupun Dr. Sam sebagai calon PAS Perikatan Nasional bertanding di kursi Parlimen Kemaman ini. Ini adalah suatu situasi yang agak istimewa. Satu tindakan yang bagi saya sebagai pengurusi Perikatan Nasional ialah
tindakan yang bijaksana, yang strategik yang telah diputuskan khususnya oleh pimpinan PAS untuk meletakkan seorang tokoh yang sudah lama dikenali bukan saja di negeri Terengganu ini tetapi di seluruh negara. Salah seorang menteri besar yang berkaliber, yang mempunyai kelulusan yang begitu tinggi, ahli sains yang agaknya bijak dalam bidang aero angkasa, dan lebih penting ialah untuk meletakkan beliau ini bertanding di kursi parlimen walaupun beliau telah pun menjadi adun dan dilantik menjadi Menteri Besar Terengganu untuk penggal yang kedua ini. Saya sebutkan dia satu langkah bijak dan strategik ialah dengan meletakkan yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Sam menjadi calon, dan saya amat yakin dengan kewibawaan dia, maka seluruh pengundi yang ada di Kemaman ini tidak akan mempersoalkan apa lagi tentang siapa yang nak dipilih menjadi wakil sini. Tidak lain dan tidak bukan Dr. Sam itu sendiri. Betul? Kalau dah betul tak payah saya bucak panjang. Tetapi memberikan peluang pada beliau untuk berada di Parlimen Malaysia, bergajak daripada menjadi pemimpin negeri untuk beralih dan bersama-sama itu berada di Parlimen. Ini satu langkah yang agak baik, kerana tokoh seperti Dr. Sam ini tidak harus berada di negeri sahaja. Saya sendiri bercakap ni kerana saya juga mempunyai pengalaman, pernah juga menjadi ahli parlimen dan lepas itu menjadi dan menjawat jawatan daripada susah parlimen, timbalan menteri, jadi menteri dan menteri dan menteri. Saya dah tak ingat berapa banyak kementerian yang saya telah pimpin. Tapi juga menjadi Menteri Besar Johor selama 2 penggal, hampir 10 tahun. Lepas menjadi Menteri Besar, tengah-tengah karier politik saya diangkat untuk pergi ke pusat dan memulakan tugas saya menjawat jawatan sebagai Menteri Belia dan Sukan waktu itu. Waktu Sukan Commonwealth dianjurkan dan dikatakan oleh Commonwealth Game Authority sebagai sukan Commonwealth yang terbaik yang pernah dianjurkan selama ini. Tak tepuk tangan pun tak apalah. Penat. Saya menyebutkan itu bermakna itu waktu itu keputusan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir, supaya saya tidak hanya dikenali sebagai seorang tokoh, orang politik dan Menteri Besar Johor sahaja. Saya harus diberikan ruang dan peluang untuk berada di pusat, dan dalam tempoh beberapa penggal saya memegang jawatan ahli-ahli parlimen selain daripada adun di Bukit Serampang. Maka saya berpeluanglah di situ mempelajari selok belok urusan-urusan negara. Yang ini tak boleh dibelajar di peringkat negeri saja, dengan melalui proses daripada satu kementerian ke satu kementerian. Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Kementerian Pendidikan, dan saya tak ingat lagi lah. Jadi daripada satu tapak ke satu tapak, saya mempelajari soal urusan negara. Pendek kata, kalau sesiapa pun di sini mengikuti karier politik saya, saya melalui banyak peringkat-peringkat, di mana di situlah saya telah pun dapat diberikan peluang mempelajari selok belok urusan negara. Berapa lama dah saudara? Agaknya, kalau siapa boleh teka, saya bagi RM10. Hampir 45 tahun. 45 tahun.
Daripada waktu usia saya muda sampai sekarang ni, dah 76 tahun usia saya. Walaupun macam orang muda lagi. Jadi bila dah berada di sana, ini waktu zaman UMNO dulu. Sampai yang paling tinggi jawatan saya tidak lainlah timbalan Perdana Menteri. Waktu Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri. Entah macam mana isu 1MDB timbul, dan saya tak boleh membiarkan perbuatan-perbuatan mengkhianati negara dan rasuah itu dilakukan walaupun oleh pemimpin negara. Saya menegur. Kesannya saya dipecat, ditendang keluar, bukan saja daripada kerajaan tetapi juga jawatan sebagai timbalan Presiden UMNO. Saya tak nak cerita soal saya. Saya nak menceritakan dengan tokoh yang saudara miliki ni. Ni kena jaga betul-betul ni. Jadi kalau beliau ni nanti selepas pilihan raya ini selesai, dan insya-Allah saya jamin, ataupun saya rasalah, bukan saya boleh jamin, beliau ni akan terpilih menjadi ahli parlimen Kemaman dengan undi yang lebih besar daripada undi yang diperoleh oleh calon PAS Cikgu Alias yang lalu. Boleh tak begitu? Lagi satu, makna endorsement yang kuat. Bukan saya orang Kemaman tapi Terengganu untuk meletakkan seorang tokoh besar PAS bakal menjadi pemimpin besar negara. Pemimpin paling besar negara apa agaknya? Boleh tak? Pasal beliau lagi muda daripada saya. Saya pun dah merasa jadi Perdana Menteri. Kejap-kejap pun 17 bulan. Tuan-tuan 1 hari pun tak ada jadi Perdana Menteri. Yang saya nak sebutkan ini dari sisi soal politik lah. Dan saya fikir pemimpin utama PAS yang juga datang daripada Terengganu Marang, Yang Berhormat Tan Sri Tok Guru Hadi, memikirkan masa depan. Kerana gabungan PAS dengan Bersatu hari ini sudah menjadi satu gabungan yang disegani dan dihormati. Disokong oleh 80% orang Melayu yang ada di negara kita. Luar biasa, saudara. Dalam waktu UMNO menjadi suatu kuasa besar politik negara, saya menjadi sampai timbalan presiden dia, UMNO tak pernah mencatat sokongan sebesar ini bagaimana yang kita lihat pada hari ini. Never. Tak sampai 70%. Perikatan Nasional, PAS bergabung dengan Bersatu, kita mencipta satu rekod dari sisi sokongan Melayu yang terbesar dalam sejarah negara kita. Alhamdulillah. Sebab itu gabungan PAS Bersatu dan juga gerakan, kita sudah ada 74 kursi kalau tak silap saya. Hok 1-2 yang buat PL tu tak apa. Mudah-mudahan mereka insaf. Jadi kita sudah dalam tempoh yang begitu singkat. PAS 72 tahun. Bersatu baru 7 tahun. PAS sudah ada 43 ahli parlimen, Bersatu sudah ada 31 ahli parlimen. Ini baru bermula sejarah hubungan akrab antara dua parti politik Melayu yang terbesar. Parti politik Melayu Islam yang terbesar di negara kita, iaitu PAS dengan Bersatu. Bayangkan, bukan saya trend sokongan Melayu ini terus meningkat dan meningkat. Ada sebab yang saya akan sebutkan sebentar kenapa dia meningkat dan bertambah. Maka bukan suatu perkara yang agak luar biasa ataupun jauh panggang daripada api. Waktu PRU yang ke-16 akan datang, Perikatan Nasional akan kembali ke Putrajaya untuk menerajui negara. Dan pemimpin PAS dan juga Bersatulah nanti ke depan untuk menerajui kerajaan yang akan datang, insya-Allah. Tapi saya cakap dengan orang, kalau 4 tahun, ramai cakap dengan saya, lama sangat Tan Sri. Kenapa? Kerana tak boleh tahan dengan keadaan kerajaan Madanon yang ada pada hari ini, betul tak? Kerajaan yang dikatakan kerajaan perpaduan,
Kat mana ada perpaduan? Nampak tak perpaduan dia? Saya tak nampak, saya tak tahu orang Kemaman nampak tidak. Sebut perpaduan tapi nyata dan jelas, dan saya berada di parlimen selalu, tak nampak semangat ukhuwah dan perpaduan mereka itu. Tadi bos jebat dah kata, dia hok cerita pasal UMNO. UMNO dulu yang saya bersama-sama ada di situ lebih daripada sejak tahun 72. Saya ditendang keluar 2015. Berapa tahun tu? Saya tak pergi sekolah, tak tahu nak kira. Lama dah. Sejak zaman berzaman, bila sebut aja UMNO, tentangan utama ialah DAP. Kenapa? Bos jebat sebut tadi sikit aja. Kalau bagi dia 4 jam pun tak habis cerita. Kerana ideologi DAP ini tidak sesuai dari segi konteks perjuangan umat Islam dan Melayu dalam negara kita. Ma yumkin, tak boleh langsung. Kalau dikaji dan titi, bukan saja dari bentuk sejarahnya, tapi ideologi dan perjuangan yang hari ini waktu zaman kerajaan Madanuni telah pun mula terserlah dan nampak PL yang dilihat tak selari dengan semangat dan perjuangan kita. Walaupun Perdana Menteri itu orang Melayu, tetapi parti yang besar dalam Pakatan Harapan bukan parti Melayu. Tuan-tuan tahu. Sebab tu hari ini walaupun hanya setahun yang sudah pun berlalu, dengarnya dia nak menyambut perayaan sambutan setahun menjadi kerajaan. Entah 3 hari 3 malam, tak tahulah Coldplay ni apa yang disebut tadi, satu daripada sambutan, wallahu alam. Nak merayakan. Orang kalau nak merayakan tu, dia mesti melihat apa yang telah pun dia lakukan dalam tempoh setahun. Betul tak? Barulah boleh kita rayakan. Tetapi dalam tempoh setahun, populariti Perdana Menteri merosot dan meredum. 60% lebih dahulu, dah sekarang turun di bawah 50%. Tak payah tepuk tangan, tuan-tuan. Memang tak payah tanya, tak payah buat kajian pun. Ini berdasarkan kajian. Dengarnya pihak pejabat Perdana Menteri kalau boleh nak dipadamkan laporan Merdeka Center tu. Ini dibuat kajian oleh satu badan yang dah lama terkenal sebagai badan penyelidik, meneliti tentang sikap pengundi-pengundi seluruh negara, dan mereka lah yang buat satu kenyataan yang agak menggemparkan. Bukan dia popular, dia makin tidak popular. Dalam setahun dia pergi seantero dunia, tetapi masalah orang Kemaman ni tak diselesaikan. Betul tak? Isu pokok yang kita dalam kajian yang kita dah buat selalu, top of the list, apa masalah rakyat? Masalahnya ialah masalah bebanan kos sara hidup, cost of living. Barang melambung naik, inflasi, barang beras tak ada, telur tak ada, ayam tak cukup, dan berbagai krisis-krisis yang melibatkan soal bekalan dan juga perkhidmatan, harga yang macam tak boleh terkawal, menteri yang sudah meninggal dunia kosong, kementerian tak diisi sampai sekarang, tuan-tuan. Apalah susah nak mengisi kekosongan lepas almarhum, siapa nama dia? Salihuddin Ayub daripada Amanah meninggal dunia. Pilihan raya yang dah dibuat di Pulai Johor, saya pergi dulu kempen, dah selesai. Wakil rakyat tu siapa nama dia? Dah masuk, Suhaizan Kayat dah masuk ke parlimen. Tapi jawatan menteri yang penting ni tak diisi sampai sekarang. What is so difficult? Kalau saya, tuan-tuan, dia dah meninggal dunia, satu lantik menteri sementara. Tapi kalau dah 4 bulan takkan sementara. Sebab tu barang haram cacat, beras tak cukup, siapa nak selesai? Takkan Perdana Menteri nak turun sampai lihat ke kedai-kedai, boleh juga, tapi
Tugas tu patut diamanahkan pada seorang menteri penuh, sepenuh masa, turun ke pasar, turun ke gudang, turun ke ladang nak tengok cukup kebekalan bahan dan sebagainya. Tak dibuatnya. A very simple solution ataupun decision, tapi tak boleh buat. Nak tunggu apa? Nak tunggu rombakan besar. Bolehlah rombak besar. Sekarang rombak besar pun tak ada, rombakan kecil pun tak ada, jawatan 1-0 pun tak boleh isi. Saya dah pernah jadi Perdana Menteri, tak menghadapi masalah sebegitu. Macam mana waktu zaman berzaman ekonomi negara ni, walaupun berhadapan dengan naik turun, soal beras tak pernah timbul. Pernah tak dengar? Zaman Covid, isu beras timbul tak? Bukan tak ada. Saya hantar beras ke rumah tuan-tuan, betul tak? Hak bantuan prihatin ke tak silap saya. Nak tentukan bakul makanan, nak tentukan mesti ada makanan di atas meja. Itu slogan yang saya gunakan. Pasti nak tentukan, jangan orang kita ni, terutamanya yang miskin ni, papa ke dana, mati ke buluh. Tapi dalam keadaan krisis pandemik COVID-19 pun tak berbangkit soal bekalan, tak ada. Zaman dah lepas COVID, masalah bekalan ada. What happened? What happened? Kata orang ni. You don't know. Saya pun heran. Negara kita ni pengeluar beras, polisinya 70% keluaran beras tempatan, 30% beras yang diimport. Jadi kalau siapa yang nak beli beras import tu adalah, tapi harga mahal sedikit. Sekarang ni lebih banyak beras import daripada beras tempatan. Mana pergi beras tempatan? Siapa sorok? Kalau waktu saya jadi Menteri Perdagangan dan Negeri, kalau orang sorok, saya tangkap dia, saya denda dia, dan kalau dia berat, dihukum penjara. Siapa dengar siapa kena denda? Apa dah jadi? Ini satu bahagian daripada beratus perkara pokok yang harus ditangani. Ekonomi kita belum tambah pulih, patut lepas COVID tambah baik. Pendapatan kita tidak meningkat dan bertambah, makin menurun. Ringgit makin bercacak naik sehingga nilai ringgit tidak seperti dahulu. Masalah pasaran saham meredum jatuh dan pelbagai-bagai masalah yang menunjukkan bahawa dalam tempoh setahun kerajaan Madadun telah pun gagal untuk menguruskan ekonomi. Kalau markahnya 100, tuan-tuan nak bagi berapa? Berapa? Oi, banyaknya. Okeylah 10 saja. Bermakna 10%. Itu orang Kemaman kata. Mungkin tempat lain 5 saja. Pasal rakyat dah tak puas hati. What happened? Saya balik ke kawasan saya selalu. Masih banyak ramai yang bertanya, kenapa masalah sebegini, Tan Sri? Kenapa kerajaan tak dia jalan cepat misalkan? Saya kata, awak tanya Perdana Menteri awak lah. Dia kata dia tak mengaku. Anwar Ibrahim bukan Perdana Menteri saya. Itu soal ekonomi. Waktu kita menghadapi masalah COVID, saya bagi perhatian. Saya menyediakan satu peruntukan fiskal dan bukan fiskal yang disebutkan. Gabungan dua ni, iaitu sumber fiskal kerajaan dan luar daripada kerajaan, gabungkan 530 bilion. Itu banyak tu. Kalau bagi pada orang Kemaman ni ramai jadi milioner. 530 bilion dalam tempoh hanya lebih setahun. Kita cari sumber-sumber dana kerajaan hampir 90 bilion. Saya beritahu pada Menteri Kewangan Tengku Zafrul, waktu itu tak cukup. Bincang dengan bank bagi lebih daripada 100 bilion. Apa maknanya? Supaya bank jangan desak peminjam-peminjam ni kena bayar hutang waktu zaman ekonomi tutup. Ini banyak syarikat-syarikat sederhana, kecil dan juga mikro mendapat faedah daripadanya. Mengeluarkan KWSP. Siapa di sini dapat faedah? Pinjaman ataupun keluaran KWSP dibenarkan.
Walaupun di awal-awal saya mengambil masa sedikit, tapi akhirnya kita keluar air sinar, air lestari, apa lagi air citra. Biar kita keluarkan peruntukan untuk meringankan beban. Bermana kerajaan Perikatan Nasional waktu itu bersikap prihatin dan juga tahu tentang isu dan masalah. Tak mengambil masa yang terlalu panjang nak menyelesaikan masalah rakyat. Hari ini dah setahun. Apa dah jadi? Banyak dulu penganalisa ekonomi yang kata ini hebat. Perdana Menteri Anwar Ibrahim is among the best person to become the Prime Minister. Sekarang ni semua ni dah mengata balik. Allah, tak sangka Anwar Ibrahim yang dikatakan cukup hebat, tapi tak dapat menyelesaikan ekonomi negara satu daripada dia. Dia lebih mementingkan soal nak menunjukkan dia ni sebagai seorang negarawan ulung, pergi ke seantero dunia. Dalam keadaan ekonomi negara belum baik, jangan pergilah. Kalau penting pun hantarlah banyak timbalan tu, dia buat kerja apa? Mungkin dia tak percaya dengan timbalan dia pun. Lantik sampai 2 orang. Dia yang pergi mengembara seantero dunia. Balik 2-3 hari, terbang lagi, balik 2 hari, terbang lagi. Waktu saya ingat ada 2 kali saya. Ialah waktu itu zaman Covid. Tapi saya pergi Indonesia, masuk dalam gelembung Covid ni, kita nak elak supaya jangan terkena Covid. Sekarang tak ada Covid, jadi dia balik sekejap, dia pergi lagi. Saya tak katakan bahawa lawatan tu tak penting, tapi antara masalah negara dengan isu lawatan ke luar negara, nak menyelesaikan masalah-masalah lain, tentu yang lebih penting ialah masalah negara. Ini mesti diselesaikan dulu. Ini masalah kita. Jadi sebab itu situasi negara sekarang sudah tidak baik. Tetapi yang saya bimbang dan takut saudara ialah banyak penganalisis ekonomi antarabangsa dah menyatakan tahun depan. Bila tahun depan? Berapa bulan lagi? Tahun 2024 ekonomi dunia akan mula merosot, akan bertambah muram. Ini bukan saya kata. Persoalan yang nak ditanya pada Anwar Ibrahim, apa kerajaan Madanun nak buat untuk mengenangi masalah ini, supaya dengan keadaan yang sudah merosot, rakyat tidak akan tertekan hidupnya. Dengan sebab pendapatan tak bertambah, barang melambung naik, barang tidak ada, masalah pekerjaan mungkin sebahagiannya akan diberhentikan, pendapatan tidak bertambah, dan macam-macam isu yang lain. Kalau saya punya pandangan, kalau itulah yang diramalkan oleh pakar antarabangsa yang kita tak boleh orang kata ketepikan, patut Perdana Menteri dah ada satu perancangan tentang apa yang dia akan buat untuk nak menentukan kesan daripada kemerosotan ekonomi ini tak membawa beban kepada negara. Sekarang ni patutnya dah ada. Soalnya ada ke tidak? Tak ada. Tak ada dibuat. Dah lah sekarang dah keadaan begini. Tahun depan saya tak nak membuat ramalan buruk, tapi saya jangka keadaan akan menjadi lebih menekan, lebih susah, kerana tak dilihat sekarang yang ada kerajaan pada hari ini bertindak secara proaktif untuk nak menyelesaikan masalah rakyat. Itu masalah kita. Sebab tu ramai orang jumpa saya, tanya saya, bila lagi Tan Sri? Mula-mula saya buat tak tahu. Dia tanya lagi, bila lagi Tan Sri? Saya kata kenapa? Ini saya tak boleh tahan ni. Kerajaan ni kalau lama lagi macam mana saya teruk? Saya tak boleh cakap kat sini lah. Macam mana nak buat? Kita melalui sistem demokrasi, penentunya lah rakyat. Rakyat pilih wakil rakyat. Macam hari ni kita nak pilih yang berhormat Dr. Sam. Kalau semua orang macam Dr. Sam yang ada dekat parlimen tu bersetuju dengan keadaan yang tak baik, jangan duduk kat bawah Pakatan Harapan Barisan Nasional lah. Betul tak? Barisan Nasional dah tenggelam dah.
Saya kenal dengan calon Barisan Nasional ni, Tan Sri bekas Panglima Angkatan Tentera. Bagus orangnya. Tapi tadi dia beritahu dia tak tahu dia bertanding ni Parlimen Kedun. Lah, Panglima Angkatan Tentera. Dia pergi ke pusat penamaan calon tu, dia serah orang tu, takkan dia tak baca? Jangan tuan-tuan fikir dia Panglima Angkatan Tentera. Saya tak nak memperkecilkan. Dia tahu semua. Orang baik. Tapi dia masuk dalam kapal yang dah nak tenggelam. Kapal Perikatan Nasional ni tengah mara ke depan ni, tak ada pun sign nak tenggelam. UMNO dah tenggelam. Pilih calon jadi dalam UMNO ni nak buat apa? Garanti kalahnya. Betul tak? Kapal dah nak tenggelam dah. Mana dia punya presiden ni? Mana dia? Mana dia pergi? Katanya dia melalui apa? Rawatan. Kita tak boleh nak kata apa-apa orang sedang sakit ke apa semua sekali itu. Tapi kat mana? Di mana pemimpin UMNO? Sebab tu kalau di sini kat belakang ke ada kawan-kawan lama saya orang UMNO, lupakanlah UMNO tu. Apa hukumnya? Harus. Mungkin juga sunat agaknya. Dapat pahala. Hijrah macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah min Makkahil Mukarramah ila Madinatul Munawwarah. Meninggalkan yang lama, zaman-zaman gelap. UMNO sudah hancur dibuat oleh Zahid. Come join us. Perikatan Nasional masuk PAS, boleh bersatu pun boleh. Kalau pun belum bersedia nak masuk, tak apa, ni PRK Kemaman ni mu masuk kat tempat buang undi, hok nak pangkah siapa? Pangkah ni lah. Jangan pangkah tu. Dan saya tahu dalam PRU yang lepas, sebahagian daripada yang menyokong calon-calon Perikatan Nasional tu ialah datang daripada ahli-ahli UMNO. Saya sendiri dipaguh 40% yang undi saya dapat orang UMNO sokong saya. Majoriti saya melambung naik. Hok semua calon-calon PAS dan Bersatu yang di tengah tu menang besar dah, satu hair lagi. Majoriti besar. Tok Lee dapat berapa majoriti? Tak pernah berlaku dalam sejarah. Lawan dengan mantan menteri besar. Hancur dia buatnya dia. Sebab tu dia tak berani nak tanding kat sini pun. Itu keadaannya. Jadi jangan pangkah langsung pada pihak Barisan Nasional. Merugikan. Betul saya cakap ni bukan apa. Kalau dia menang pergi parlimen, dia nak duduk kat mana? Kok tak tahulah kalau dia dijanjikan jawatan menteri pertahanan, kok tak tahulah. Saya tak boleh nak kata apa. Tapi saya fikir dia tak akan sampai ke mana. Pasal parti dia sendiri yang kata tegak berdiri atas dasar perjuangan Islam Melayu nasionalisme. Zaman dia tertubuh tahun 1946, hari ini dah hancur dah. Dah hampir berkubur dah. Jadi kira bertanding ni Kemaman ni seorang aja, Dr. Sam aja. Boleh tak sokong 100%? Boleh. Jadi saya tak nak ucap panjang, dah panjang pun. Saya nak minta izin lepas ni nak balik Kuala Lumpur, besok pagi ada parlimen. Tapi saya dah rasa dah, walaupun duduk tak lama berapa jam di Kemaman ni, bersiang sampai malam, nampak suasana cukup baik. Laporan yang saya terima semua kata menang. Jadi saya pegang pada kenyataan menang. Cuma yang disebut juga, kita nak pastikan supaya calon kita ni mendapat majoriti yang lebih besar lagi. Bukan takabur, itu hasrat. Dan tak salah kita berkata begitu, dengan syarat sama pengundi yang ada di kawasan Parlimen Kemaman keluar mengundi. Hujan, ribut, taufan, halalintar sekalipun datang, kita bertekad dan azam ini adalah satu kewajipan yang kita akan tunai, dan kita akan turun ke bawah, pergi ke pusat pembuangan undi untuk memberikan undi kepada Dr. Sam kita. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih.